Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan start dengan topik transformer. Okay, transformer ni kalau tengok pada gambar ni, okay, yang kecil ni selalu kalau dalam makmal kita jumpa. Oops, sorry. Baca salah. Okay, sudah, welcome. Okay, transformer. Yang kecil ni kita agak biasa tengok dekat makmal, kecil besar macam ni je. Yang ni biasa tengok tak? Di kawasan perumahan atau kawasan kampung, nak masuk kampung tu, kita ada nampak benda ni. Ni juga transformer. So kita akan tengok fungsi transformer itu apa. Okay. Transformer tu apa alat dia? Dia adalah satu alat yang digunakan untuk mengubah voltan. Voltan arus ulang alik. Ingat balik last week kita belajar jenis arus. Arus ulang alik adalah arus elektrik yang mengalir ke hadapan dan ke belakang. Dia alternate, positif, negatif kan. So ini gambaran transformer tu. So transformer ni dia boleh mengubah voltan kepada arus. Sama ada menambah ataupun mengurang voltan. Okey, kita pada transformer tu kita ada gegelung primer. Kan satu gelung wire yang bergulung ni kita panggil gelung primer, dan kita ada gegelung sekunder. Primer dan sekunder bergantung kepada punca sumber punca kuasa tu. Sebab tenaga elektrik dipindahkan daripada gegelung primer ke gegelung sekunder. So kita sambung bekalan kuasa ke gegelung primer. So arus akan mengalir daripada gegelung primer ke gegelung sekunder. So ini simbol kalau kita guna dalam litar elektrik. Okay, voltan output, voltan yang terhasil dia bergantung kepada voltan input dan juga bilangan lilitan gegelung primer dan juga gegelung sekunder. Okay, nanti kita tengok. Okey, transformer ni ada dua jenis, iaitu transformer injak naik dan juga transformer injak turun. Okey, injak turun, kenapa kita panggil injak turun? Kita akan tengok bilangan lilitan. Okey, input ni primer, sekunder untuk output. Kita akan tengok kepada bilangan lilitan. Kita akan tengok kepada bilangan lilitan. Kalau injak turun bermaksud lilitan yang sekunder untuk arus keluar lebih rendah, lebih sedikit daripada lilitan gegelung primer. So voltan yang keluar sebagai voltan output, dia akan nilai dia lebih rendah daripada voltan primer. So fungsi injak turun, dia nak mengurangkan voltan. Okey, kalaulah voltan yang masuk ni 10, dikurangkan kepada 5 ke 4 ke, bergantung pada jalan kira lah, pengiraan lah. Okay, maksudnya dia nak mengurangkan voltan. Transformer injak naik pula dia nak menaikkan voltan. Macam mana dia boleh menaikkan voltan? Dia menambah bilangan lilitan gegelung sekunder. Maksudnya gegelung sekunder ni lebih banyak daripada gegelung primer.
menyebabkan voltan yang keluar tu lebih tinggi. So kita boleh guna injak naik untuk menambahkan voltan. Okay, untuk menambahkan voltan. Okay, contoh kat sini adalah sebelum diagihkan untuk mengurangkan kehilangan tenaga. Yang ini kita akan belajar dalam esok. Okey, fungsi transformer dalam penggunaan pelaratan di rumah. Okey, dan ini kat rumah kita pun dah ada. Ni gambar ni kamu kenal. Charger telefon dengan charger laptop. Okey, charger laptop yang dekat tengah tu ada transformer di dalamnya. Kat telefon charger laptop charger telefon pun ada transformer di kepala ni. Yang mana bekalan kuasa dalam voltan dalam kita punya elektrik yang sampai ke rumah, nilai dia 240 volt. So, fungsi transformer dia mengurangkan voltan yang diterima oleh peralatan supaya peralatan tu tak rosak lah. Dia mengurangkan voltan yang sesuai untuk alat tersebut. Okay, so pengecas bateri merupakan contoh transformer dalam peralatan elektrik di rumah. So, transformer dia bertindak untuk menurunkan bekalan kuasa kepada voltan yang lebih rendah. Okey. Bila voltan bagi arus ulang-alik ini diubah oleh alat elektrik, sebahagiannya akan bertukar menjadi tenaga haba. Sebab itulah bila kita charge telefon dan tempoh masa yang lama dia akan menjadi panas. Sebab pertukaran voltan tu akan menghasilkan tenaga haba. Okey, kegunaan transformer dalam kehidupan harian kita boleh jumpa dalam alat elektrik. Okey, sebab voltan berbeza mengikut keperluan alat elektrik. So, transformer untuk alat elektrik berbeza. Sebab itulah charger telefon yang biasa kamu guna, kita kalau jenama berbeza tu, sebenarnya kita kena tengok phone kita tu bersesuaian tak dengan voltan charger yang kita guna. Sebab kalau kita guna yang tidak sesuai, makin lama dia akan merosaklah bateri phone kita tu. Okey, keselamatan. Untuk faktor keselamatan, arus ulang-alik pada voltan yang rendah lebih selamat digunakan daripada voltan yang tinggi. Okey. Dan juga penjimatan elektrik. So, bila penggunaan transformer yang besar ni, dia dapat menjimatkan tenaga semasa elektrik diagihkan daripada jantung kuasa sehinggalah ke rumah kita. So, kita punya kipas controller ni pun ada transformer yang boleh mengawal kelajuan. Sebab bila kita pusing ke 5, ada controller ni kita pusing 5, maksudnya kita menambahkan voltan ke dalam kipas, so kipas akan bergerak lebih laju. Okey. So, eksperimen mengkaji fungsi transformer. Boleh buka buku muka surat 121. Okey. Kalau tengok pada transformer ni, bekalan kuasa. Okey, dia alihkan arus ulang-alik ke gegelung primer. Okey, gegelung primer ni, okey, arus akan mengalir dalam kita panggil teras besi ni sampai ke gegelung sekunder. So, gegelung sekunder akan alihkan voltan output. So, kita nak tengok voltan output tu macam mana? Kita boleh tengok daripada kecerahan mentol
ataupun kita boleh ukur dengan voltmeter. Okey, buka muka surat 121. Pemboleh ubah dimanipulasi. Kat situ kamu tuliskan bilangan lilitan gegelung sekunder, bergerak balas kecerahan mentol, dimalarkan, kita malarkan lilitan gegelung primer. Okey, ini adalah susunan alat radas yang kita buat di sekolah. Okey, gegelung primer kita malarkan, kita ubah gegelung sekunder. Bila kita ubah gegelung sekunder, kita boleh menjadikan dia sama ada transformer injak naik ataupun transformer injak turun. Okey, bekalan kuasa. Teras besi lembut berlamina bentuk C. Okey, bentuk C tapi kita gabung dia dua macam tu. Dan mentol. Okey. Okey, ni video ni sebab video lama dalam bentuk record pakai phone yang lama dulu je. Okey. Yang ni malap, yang tadi tu cerah. Okey, yang ni lebih cerah sebab ini injak naik, kita sambungkan injak naik, yang tadi tu injak turun. Okey. So bila kita malarkan gegelung primer, kita ubah gegelung sekunder, so kita boleh menjadikan dia transformer injak naik ataupun injak turun. Kalau bilangan dia bertambah melebihi yang primer, dia akan jadi injak naik. Kalau dia kurang daripada primer, dia akan menjadi injak turun. So kalau kita tengok tabel muka surat 122. Okey, adik pergi tuang lain. Okey. Tengok pada jadual pemerhatian tu. 30 dengan 15. Okey, bila 30 dengan 15 maksudnya dia akan menjadi injak turun. Okey. Bila injak turun, okey, jap teacher tunjukkan sini. Ini adalah mentol P. Okey. Ini adalah mentol Q. Q yang mengalami injak turun ataupun injak naik. Faham tak? Okey. So, untuk 30-15, P lebih cerah, Q lebih malap. Okay, sebab Q tu dia punya bilangan gegelung sekunder dia lebih rendah. Okay, bila kita tambah bilangan gegelung sekunder tu kepada 60, okay, menyebabkan voltan kat sini untuk Q lebih tinggi. So, yang kedua, Q adalah lebih cerah, manakala P malap. Untuk 30-60, P malap, Q cerah. Okey. Berdasarkan keputusan di mana NP 30, NS 15, apakah kesan terhadap kecerahan mentol jika NP lebih banyak daripada NS? NP kat situ NP adalah gegelung primer, NS adalah gegelung sekunder. Okay. Okay. NP adalah primer, NS adalah sekunder. So, nombor 1A tu, okay, tengok buku kamu. Apakah kesan terhadap kecerahan mentol jika
bilangan gegelong prima lebih banyak daripada bilangan gegelong sekunder. NP lebih besar daripada NS. Okey. So kita tengok balik sini. Jika NP kat kawasan ni lebih banyak daripada NS, okay, menyebabkan voltan menjadi rendah. So kesannya ialah jawapannya kecerahan mentol berkurang. Cerahan mentol berkurang. Okey, tengok B. Apakah hubungan antara voltan prima dengan voltan sekunder jika bilangan prima lebih banyak daripada bilangan sekunder? Okey, bila bilangan prima lebih banyak daripada bilangan sekunder, okey, menyebabkan voltan prima lebih besar daripada voltan sekunder. VP tu adalah voltan prima. Voltan yang masuk, VS adalah voltan yang keluar. Okey. C, apakah jenis transformer ini? Transformer injak turun. Sebab apa injak turun? Sebab kalau daripada A tu, NP dia adalah lebih banyak daripada NS. NP merujuk kepada bilangan. VP menunjuk kepada voltan. Okey. So nombor 2. Cuba jawab nombor 2 berdasarkan keputusan eksperimen di mana NP sama dengan 30, NS 60. So NP kat sini adalah, mana teacher nak centeng? Oh sorry. Okay. So untuk soalan nombor 2, dia cakap kat situ NP, okay, bilangan prima, bilangan yang masuk ni adalah lebih rendah daripada NS. Kita boleh guna gambar ni. So NP adalah bilangan, NP. Ini adalah NS. So apa berlaku jika arus masuk kat sini, arus keluar kat sini? Okay, arus masuk, arus mengalir, arus keluar. Bila bilangan sekunder tu lebih banyak, dia akan meningkatkan voltan. Voltan yang keluar ni akan lebih tinggi. So apa berlaku kalau kita letak mentol kat sini? Okay, kecerahan mentol akan meningkat. Mentol akan menjadi lebih cerah. Untuk A. 2A. Kalau 2B, apakah hubung kait antara VP dan VS? Hubung kaitnya ialah voltan yang masuk adalah lebih rendah daripada voltan yang keluar. Kesan dia, apakah jenis transformer ini? Jenis dia adalah transformer injak naik. Okey, injak naik sebab bilangan yang keluar lebih banyak daripada bilangan gegelong prima. Okey, nombor 3, transformer injak turun. Kamu tuliskan bilangan lilitan gegelong prima dan gegelong sekunder. Banyak atau sikit. Dan tuliskan dia punya fungsi. Kalau untuk transformer injak turun, okey, transformer injak turun menurunkan voltan output. Sebab bilangan gegelong sekunder dia sedikit, bilangan gegelong prima dia banyak. Okey, kamu tulis yang dalam jadual nombor 3 tu.
4. Mengapakah bilangan lilitan dalam gegelong prima dan gegelong sekunder adalah berbeza dalam semua transformer? Supaya voltan arus ulang alik dapat dikurangkan dan ditingkatkan. Okey, berbeza pada setiap transformer sebab sama ada dia nak menaikkan voltan ataupun menurunkan voltan. Nombor 5, apa pendapat anda jika bilangan dalam gegelong prima dan gegelong sekunder adalah sama? Okey, jika bilangan lilitan adalah sama, maka tidak berlakulah injak naik ataupun injak turun kepada voltan. Okey, kesimpulan, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan arus ulang alik, manakala transformer injak naik digunakan untuk menaikkan arus ulang alik. Okey. Dan kita nak masuk kepada menyelesaikan masalah bawah tu berkaitan dengan transformer dalam kehidupan. Okey, cara pengiraannya kita guna rumus ni. Okey, NP per dengan NS sama dengan VP per VS. Kalau dalam buku kamu VP kat depan pun tak apa. Okey, VP kat depan pun tak apa. Janji VP per VS, NP per NS. Okey. So bagaimana kita nak kira? Tengok pada contoh yang soalan teacher letak ni. Oh ni salah ni. Ni sama dengan. Patutnya sama dengan. Okey, contoh ni apakah output yang terhasil? So kita tengok apa yang diberi. Diberi adalah 2 lilitan, input 240. Sekunder 125 lilitan, voltan output kita tak tahu. So kita letak nilai dalam rumus. Okey, VP ni apa? VP ni voltan 240. Voltan S output kita tak tahu. NP kita letak 2. NP adalah prima, lilitan prima. NS adalah sekunder. So kita letak 240 per VS sama dengan 2 per 125. Okey. So bila soalan begini, cara kita nak buat, kita pindahkan dia. Okey. Bahagikan 2 per 125 di sini. Matematik kan? Pindah-pindah ni. VS kita pindah kat sini untuk naikkan dia. So 240 kamu bahagikan dengan 2 per 125. So dapat jawapan VS dia yang keluar adalah 15 kilojoule. Kilo kat sini dia akan dapat ribu lah. Tapi bila dah tukar kepada kilo, jadi kilo volt. Okey. Untuk buat soalan ni pula. Okey, untuk buat soalan ni VP per VS, NS per VS. So berapakah nilai gegelong sekunder supaya mentor dapat menyala dalam kecerahan yang normal? Okey, kita letak dulu dia punya voltan input dia. Voltan P dia sama dengan 240. VS yang keluar ialah 40. NP dia sama dengan 120.
Okay. Ni volt. Okay. Tekan calculator. Dapat berapa? Okay, kita bahagikan 240 bahagi 40. Dapat jawapan 6. 120 kita bahagi 6. So kita dapat jawapan 20. Sekejap, teacher nak. Mana table? Hilang alis table. Okey. Mulanya kamu bahagi dulu 240 dengan 40. Okey. Dapat nilai. Okey, 240 bahagi. Dapat nilai 6. Sebab NS kat bawah ni kan. So kita kena pindah dia ke atas. Yang nilai kat sini 6 kita pindah ke bawah. So 120 bahagi dengan, kita buat tanda bahagi macam ni je. So sama dengan 120 bahagi 6. Sama dengan 20. So NS dia sama dengan 20. Faham tak ni? Okay. Soalan seterusnya. Hitungkan bilangan lilitan gegelung prima. Okay. Kita tengok apa yang diberi. Dia mesti bagi 3, 1 tak ada. So NP tak ada. NP kat sini tak ada. So NS adalah 10. Voltan masuk 240 bahagi dengan voltan yang keluar 5. Okay. So sama dengan, sekejap teacher nak copy ni. Okay. Kamu bahagikan 240 bahagi 5, dapat jawapan berapa? (240 bahagi 5) dapat jawapan 48. So bila kita pindahkan ke sini, dia jadi darab. Okay. NP sama dengan 48 darab 10. So nilai MP sama dengan 480. Bilangan lilitan dia 480. Okey. Nanti cuba buat jawab soalan ke surat 1, 2, 3. Yang bawah tu. A dengan B. Okey? Ya, teacher. Okey. Setakat ni so far faham? Faham, teacher. Kalau apa teacher nak tersebut ni? Kalau ada masalah tak faham, nanti boleh bagi tahu teacher balik macam mana nak. Teacher ajar balik dekat rumus ni. Okey, nanti boleh ulang balik tengok video ni. Nanti teacher upload dalam YouTube, okey? Okey. Okey, teacher. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi esok. Apa sudah tanya? Teacher boleh tak hantar jawab
gambar jawapan. Oh, okey. Yang eksperimen tadi tu. Okey, boleh. Nanti teacher letak. Yang eksperimen tu nanti teacher share. So kamu tak payah hantar balik kat teacher. Yang kamu tulis. Yang teacher nak tengok adalah yang jalan kira ni. Jalan kira pengiraan. Okay, nanti teacher share dalam group Telegram. Okay, itu saja untuk hari ni. Jumpa lagi esok. Bukan esok.